Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifin al-hikmah waftah alaina ladunna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwa samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wala haula wala quwwata illa billah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk tazkirah subuh, insya-Allah dalam masa sekitar 15 minit, 20 minit, insya-Allah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita diberi kehidupan pada hari ini. Sebab itu tadi bila kita bangun, maka kita duk baca doa. Dan bila kita sebut doa ni, jangan kita rasa macam budak-budak. Sebab dulu salah orang cakap, sikit-sikit baca doa, sikit-sikit baca doa. Macam budak-budak lah kan. Sebenarnya bukan macam budak-budak. Cuma doa-doa ni kita belajar sewaktu kita budak. Supaya bila kita belajar sewaktu kita kecil, dia telah menjadi, walaupun peringkat awalnya waktu kita budak-budak dulu, kita duk baca ni dalam bentuk nyanyian kan, suka-suka, sonok-sonok. Tapi lama-lama dia jadi amalan. Dan bila jadi amalan, lambat laun dia menjadi penghayatan. Sebab doa-doa ni termasuklah maknanya ingatan kita kepada Allah. Sehingga setiap apa yang kita doa itu, pekerjaan itu menjadi ibadah. Jadi yang kita bersyukur pada pagi ni ialah sebab kita masih hidup. Bila kita masih hidup, maknanya kita masih ada ruang dan peluang. Kerana kehidupan kita sebenarnya di saat dan ketika ini. Di waktu ni kita masih boleh mendengar, boleh buat pekerjaan-pekerjaan dan sebagainya. Inilah sebenarnya kehidupan kita. Sebab yang semalam apa berlaku pun kita tak boleh nak undur ke belakang. Tak ada orang pandai di dunia ni, walaupun dia seorang presiden, perdana menteri, atau dia seorang apa-apa jawatan tinggilah, profesor ke apa ke, saintis ke, yang dia kata dia boleh nak balik kepada semalam. Walaupun adalah juga orang buat cerita kan, back to dia apa ke, back to the future ke apa benda ke. Apa ni, dulu-dulu kan ada orang buat cerita-cerita ni. Dia boleh pergi dia ada gerbang masa dia. Dia ada gerbang masa tu cerita lah. Tapi nak faham kita kehidupan ni, kita kalau kita buat kesalahan semalam tu, kita memang tak boleh nak undur ke belakang, nak betulkan tak boleh. Cuma kita nak betulkan macam mana kesalahan semalam tu, ialah betulkan pada hari ini dengan taubat. Begitu juga dengan kebaikan yang kita buat semalam, kita tak boleh nak tambah pada hari semalam lagi dah. Yang kita nak boleh tambah tu hanyalah pada hari ini. Jadi itulah sebenarnya kehidupan kita tu ialah pada hari inilah. Pada hari inilah kehidupan kita. Sedangkan besok pun belum pasti. Yang kita fikir tu perkara yang kita tak pasti. Kita tak ada kuasa atas esok tu. Kerana kita tak ada kekuatan apa pun. Melainkan semuanya adalah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan kekuatan Allah. Jadi kita ni makhluk lemah, jahil, tak ada apa-apa. Jadi sebab tu bila kita bangun pagi ni, kita bersyukur Allah bagi kita kehidupan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tu kata doa. Kalau kita dengar orang katakan macam budak-budak kan. Sebenarnya bukan budak-budak. Inilah doa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala
yang menghidupkan kita ni setelah dimatikan. Maknanya malam tadi kita mati. Kita dimatikan malam tadi. Maksudnya malam tadi kita dimatikan tu, cuba kita ingat balik. Apa yang kita buat? Sebenarnya kita ingat apa pun. Hatta mimpi kita sendiri pun kita tak ingat. Mana bila kita tidur tu, Bismikallahumma ahya wa amut. Tidur tu sendiri ialah kita minta tu dengan nama Allah aku hidup dan mati. Maknanya bila kita tidur tu, kita dah kira kita mati dah tu. Serah diri sungguhlah kepada Allah. Apa berlaku pun berlakulah, tak tahu apa dah. Buktinya kalau orang jenis tidur mati lah kan. Dia ada jenis tidur mati, ada jenis tidur ayam. Tidur ayam ni sedia kita maklum lah kan. Terdengar sikit dia tersedar, tapi sebenar-benarnya dia tak sedar pun sebenarnya. Cuma dia sedar tak sedar macam tu. Tapi ada orang juga yang tidur ni mati, memang betul-betul macam mati. Orang angkat pun dia tak tahu apa. Orang siram apa, colik muka dia ke, orang buka baju apa ke, semua dia tak tahu. Dia tak tahu. Itu satu. Yang zahir pun tak tahu. Dan bila kita tidur ni, kita ada mimpi kan. Biasanya kita ada mimpi. Mimpi kita tu pun bila kita sedar pun kita tak ingat lagi. Ni begitu sekali lah kematian kita bila di malam hari sebagai satu peringatan. Sebab tu bila kata wa amut, pada tafsir wa amut itu, dan mati itu merupakan saudara mati. Mana kita tidur tu dikira sebagai kematian dan dikira sebagai saudara mati. Sebab kita tak sedar apa, tak tahu apa. Jadi bila kita bangun pagi ni, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita ni dihidupkan setelah dimatikan. Maknanya masih ada peluang. Peluang apa tu? Peluang untuk kita beramal. Sebab kita ni kalau tidak beramal sungguh-sungguh, mana lagi kawan-kawan kita? Mana lagi kawan-kawan kita yang sebenarnya akan jadi setia, yang setia? Mana-mana makhluk atas dunia ni, semua ni kalau kita meninggalkan dunia ni, meninggalkan dunia, bahasa kasar kita matilah kan. Meninggalkan dunia, semua orang akan meninggalkan dunia. Sebab tu dalam pengamatan kita, pengalaman hidup kita, ramai orang yang dekat-dekat dengan kita, yang dulu ada sekarang tak ada kan. Yang kita sayang betul dah tak ada. Yang dulu kita baik dengan dia dah tak ada. Sebagai nak menunjukkan kepada kita, sebagai datang keinsafan kepada kita. Kalau hari ni kita tengok orang lain pergi, satu masa kita akan pergi. Jadi bila kawan atau saudara atau adik-beradik atau mak ayah kita pergi, apa yang kita boleh buat? Adakah kita akan ikut sekali dia? Tak. Kita sayanglah macam mana pun, kita tak dapat nak ikut dia. Jadi maknanya di situlah pelajarannya pada kita pun. Kita pun bila kita pergi, yang akan ikut kita, yang bersama dengan kita, itu ialah amal. Amal soleh kita. Sebab tu amal soleh ni lah dia akan jadi peneman kita. Malah kita bila dibangkitkan nanti, satu masa nanti, setelah berlakunya hari kiamat nanti, kita akan dibangkitkan mengikut amalan kita masing-masing. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Maka pada hari itu ketika kita dibangkitkan, kita dibangkitkan balik mengikut amalan masing-masing. Maksudnya macam mana amalan kita atas dunia ni, macam itulah. Sebab tu kita pernah dengar ada orang sebut kat kita kan, pentingnya kesudahan kita tu. Malah kita berdoa pun, Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya akhir kita ni, penamat hidup kita ni ialah dengan kebaikan. Kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala supaya janganlah penamat atau penghujung hidup kita ini dengan keburukan kan. Itu kita bimbang. Sebab apa? Sebab kalau seorang tu mati dalam kebaikan, maka dia dibangkitkan dalam kebaikan yang akhir itu. Kalau dia mati dalam keburukan, dia akan dibangkitkan seperti mana kesudahan akhir mati dia tu. Ya, minta-minta kita semua ni selamatlah dalam kebaikan. Maknanya nak faham di situ, pentinglah amal soleh ni. Malah dalam surah wal asri innal insana lafi khusr, Allah bersumpah dengan masa, demi masa sesungguhnya manusia ini semuanya dalam kerugian. Ayat ni lah ayat yang selalu kita dengar. Sebab biasanya bila kita dalam majlis-majlis yang besar-besar, dalam kuliah-kuliah, selalunya kita akan sudahi dengan surah ni. Sebab apa? Nak ingat kita bahawa masa ni, memanglah selalu orang tertipu dengan masa. Banyak lalai. Contohnya kita kata nak baca Quran pagi ni, kita sangka nak baca, tak baca-baca sampai petang.
kita sangka nak bertahlil, kita sangka nak berselawat, kita sangka nak bersedekah, kita sangka nak solat tahajud, kita sangka nak bangun sebelum subuh, kita sangka nak buat macam-macam lah, kita sangka. Rupanya kita dalam sangka-sangkanya. Dalam sangka-sangkanya. Maksudnya dalam angan-angan kita, ini dah termasuk dalam angan-angan di dalam ibadah. Rupa-rupanya sampai ke malam hari baru kita teringat, Quran tak baca, solat sunat kita tak buat, tahlil kita tak ada, salawat kita tak ada, istighfar kita tak ada, sedekah kita tak ada. Itu sebab maknanya masa ni memang banyak menipu kita dan melalaikan kita. Maka Allah bersumpah dengan masa, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Illa lazina amanu wa amilus salihat. Maknanya di sana kalau kita ambil wa amilus salihat, illa lazina amanu wa amilus salihat, maknanya amal yang soleh. Amal yang soleh ni makna kita punya kawan, teman kita tu ialah amal. Tu yang kita bimbang kalau kita tidak bersungguh-sungguh dengan amalan kita. Sedangkan amalan ni lah bila kita masuk dalam kubur, bila sampai satu masa nanti, maka amalan ni lah yang akan jadi kawan-kawan kita, teman-teman kita, yang akan membela kita. Contohnya kalau kita membaca tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, surah Al-Mulk, setiap malam, insya-Allah dia akan jadi pembela kita daripada fitnah kubur. Kita baca Al-Mulk ni, jangan kita tinggalkanlah, insya-Allah. Kalau terlupa kita ganti-gantikan, insya-Allah. Sebab kita ni tak siapa dah boleh datang turun dalam kubur tolong kita. Paling last itulah 3 orang yang pegang kepala kita, pegang pinggang kita, pegang hujung kaki kita, dah letak kita dalam liang lahat. Dia orang pun tinggalkan kita, tutup papan. Lepas tu habis semua pakat balik. Siapa nak bersama kita tu amal. Kerana itulah kita sungguh-sungguh beramal. Maka kerana itulah Allah menjanjikan kepada kita, walaupun kita buat sedikit amal pun Allah nak bagi. Allah nak bayar juga kebaikan, Allah nak balas juga kebaikan. Sebab apa? Sebab ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan besar zarah pun, Allah nak balas juga kebaikan. Sebab apa besar zarah pun Allah nak balas? Sebab Allah nak mudahkan kita, supaya kita ni buatlah amal apa pun, buatlah kebajikan apa pun, sekecil-kecil perkara yang besar zarah tu pun Allah nak balas. Sebab sangat pentingnya amal. Kerana tanpa amal maka kita akan balik dengan kosong, jiwa kosong, akal kosong, amal yang kosong. Tapi kita jangan lupa juga di sana apa Allah sebut kepada kita tadi, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Makna jangan pula kita buat kejahatan, jangan kita buat kesalahan. Kerana yang kesalahan, yang kejahatan, yang besar zarah pun Allah akan balas balik. Cuma rahmat Allah SWT pada kita, sebabnya bila mana kita buat kebaikan ni, kita baru niat nak buat kebaikan. Contohnya tazkirah ni lah, kita duk tunggu mana tazkirah ni, tak ada lagi kan. Aku nak dengar ni, waktu tu pula dapat pahala dah. Lepas tu kita dengar pula, dapat pahala lagi. Kita sebarkan pula, kita dapat pahala lagi. Allahu Akbar. Tu untung Allah nak bagi kita. Tapi kalau kita ni berniat jahat, besok aku nak pukul dia ni lah kalau lalu kat sini, kita niat tu tak ada apa-apa lagi. Tak ada apa-apa lagi. Sebab Allah bagi kita peluang sampai kita berbuat. Dah berbuat tu Allah bagi peluang lagi sampai kita bertaubat sungguh-sungguh. Tapi kalau kita tak bertaubat, kita tak menyesal, kita tak tinggalkan kesalahan itu, maka barulah datang hukuman kepada kita. Maknanya apa? Allah nak kita buat sebanyak-banyak mungkin kebaikan kan. InsyaAllah. Itulah perkongsian kita pada subuh ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan memang sengaja saya wujudkan grup tazkirah ni, satunya sebab nak ringkas-ringkas je. Sebab bila panjang-panjang ni kita ikuti kuliah, ringkas-ringkas ni, simple-simple ni, sambil-sambil kita bawa kereta, sambil minum kan, sambil berjalan pun kita boleh dengar. Dan kita boleh ulang-ulang. Kita boleh ulang-ulang insya-Allah. Buat masa ni tazkirah subuh lah. Mungkin ada kelapangan yang lain, kesempatan yang lain, tazkirah tu akan dipelbagaikan lah. Maksudnya tazkirah duha, tazkirah zuhur ke, tazkirah asar ke, tazkirah maghrib ke kan. Yang ringkas-ringkas insya-Allah. Dan boleh je di-share-share kan.
Cuma dalam grup ni, yang saya bawa masuk dalam grup ni hanya yang berminat sahaja. Jadi kalau ada kawan-kawan lain, saudara-saudara kita yang lain yang berminat nak join, bagi je nombor dengan nama, saya masukkan. Tu yang penting dia minat, insya-Allah. Jadi sebabkan grup ni hanya admin sahaja, bertujuan supaya tak bercelaru sangat. Jadi kalau ada persoalan-persoalan, kemusykilan, boleh je personal WhatsApp dekat saya, insya-Allah. Nanti saya jawab balik. Dan bagusnya soalan tu kalau kita tulis elok-elok, saya ambil soalan tu, saya letak dalam grup ni, dan kita bagi jawapan, insya-Allah. Tak ada siapa tahu pun yang tanya kan, macam tu. Kemudian kebaikannya pula, soalan kita tu boleh jadi perkongsian pula kepada orang lain. Allahu a'lam. Cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa boleh personal WhatsApp, insya-Allah. Mudah-mudahan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata wad daimata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma afina fil bala'i dunya azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Ya muqallibal qulub, sabi' qulubana ala dinik wa ala tu'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.